Bertemu kembali dalam channel Jari Jemari Alia. Pada hari ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6 SK dengan tema Pupuk Perpaduan, Unit 13, Formula Perpaduan. Tajuk Harmoninya Kampung Sentosa. SP 3.7.1. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Apa khabar semua murid-murid? Diharapkan semuanya sihat sejahtera dan bersedia untuk kelas pada hari ini. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini, ya murid-murid? Mari kita lihat dahulu standard kandungan. 3.7. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai jurnal dengan betul. Seterusnya, dalam standard pembelajaran 3.7.1, menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul. Seterusnya, mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat menulis perenggan berdasarkan bahan grafik secara kohesi dan koheren dengan betul. Manakala dalam kriteria kejayaan, murid boleh menulis 2 daripada 3 perenggan berdasarkan bahan grafik secara kohesi dan koheren dengan betul. Pada hari ini, dalam unit 13, cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah membuka buku teks muka surat 76. Baiklah murid-murid. Murid-murid tahu tak apakah kohesi dan koheren? Mari dengar penerangan cikgu. Kohesi iaitu saling bertaut atau pertalian antara kata, frasa dan ayat dengan ayat dalam satu perenggan. Maka, penggunaan kohesi amat penting untuk menghasilkan karangan yang baik. Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu koheren. Koheren ialah kesinambungan idea yang disusun secara teratur, isi ataupun maklumat disampaikan dengan jalinan yang kemas dan rapi, iaitu pertautan ayat demi ayat, perenggan demi perenggan untuk menghasilkan sebuah karangan yang gramatis. Seterusnya, mari kita lihat pula yang kedua, iaitu penanda wacana. Dalam sesebuah karangan,
penanda wacana amatlah penting. Murid-murid tahu apa itu penanda wacana, iaitu kata atau frasa yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau perenggan dengan perenggan yang lain. Penanda wacana juga penting untuk mewujudkan pertautan dan kesinambungan idea dalam karangan. Seterusnya, mari kita lihat contoh penanda wacana. Antaranya ialah selain itu, di samping itu, antaranya, seterusnya, tambahan pula. Ini adalah contoh beberapa penanda wacana yang biasa digunakan oleh murid-murid dalam membina karangan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat bahan grafik yang cikgu paparkan ini. Murid-murid tahu tak apa itu perpaduan? Perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Baiklah murid-murid, berdasarkan bahan grafik yang cikgu paparkan ini, murid-murid tahu tak negara kita Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina, India, Kadazan dan Iban. Perpaduan tidak akan tercapai jika rakyat pelbagai kaum tidak bekerjasama dan tidak saling hormat menghormati. Baiklah murid-murid, berdasarkan aktiviti yang ketiga, murid-murid dikehendaki menulis karangan berdasarkan bahan grafik yang disediakan secara kohesi dan koheren. Tadi cikgu telah terangkan apakah itu kohesi dan koheren. Seterusnya, murid-murid bolehlah rujuk buku teks muka surat 76 dengan tajuk karangan Harmoninya Kampung Sentosa. Di sini, perenggan pertama ataupun pendahuluan telah disediakan, iaitu penduduk kampung Sentosa terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Di kampung tersebut terdapat kaum Melayu, Cina, Iban, Bidayuh dan Melanau. Biarpun mengamalkan budaya yang berbeza, namun hidup mereka aman dan harmoni. Baiklah murid-murid, maklumat penting sebelum murid-murid menulis karangan, terutamanya untuk menulis isi. Setiap isi yang hendak ditulis mestilah ada contoh dan huraian ataupun kesan. Jadi dalam karangan anda mesti ada 6 perenggan, di mana 1 perenggan untuk pendahuluan, 4 perenggan isi dan 1 lagi perenggan penutup. Jadi untuk isi, pastikan setiap perenggan ada contoh dan huraian ataupun kesan ditulis. Baiklah murid-murid, untuk melengkapkan perenggan yang kedua dengan isi yang pertama, murid-murid
perlu rujuk kepada bahan grafik, iaitu tentang pesta kebudayaan. Seperti yang cikgu terangkan tadi, setiap perenggan mesti ada satu isi, iaitu mereka menjayakan pesta kebudayaan bersama-sama. Itu adalah idea yang pertama. Jadi, mestilah kita kukuhkan dengan contoh, iaitu semangat muhibah antara mereka jelas terselah dalam aktiviti kebudayaan yang dianjurkan. Seterusnya, kita mesti huraikan ataupun tunjukkan kesan sebagai bukti kepada isi yang kita jelaskan tadi, iaitu mereka bersatu hati tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Seterusnya, dalam melengkapkan perenggan kedua dengan isi yang pertama, murid-murid hendaklah menulis dalam satu perenggan idea pertama bersama contoh dan huraian ataupun kesan yang telah murid-murid lengkapkan sebentar tadi, iaitu mereka menjayakan pesta kebudayaan bersama-sama. Semangat muhibah antara mereka jelas terselah dalam aktiviti kebudayaan yang dianjurkan. Mereka bersatu hati tanpa mengira perbezaan bangsa dan agama. Seterusnya, mari kita lihat pula isi yang kedua dalam perenggan yang ketiga berdasarkan bahan grafik, iaitu acara sukan. Untuk idea kedua ini, sikap bekerjasama bagai au dengan tebing dalam menjayakan acara sukan. Ini adalah idea yang kedua yang perlu murid huraikan dengan memberikan contoh, iaitu mempunyai semangat sepasukan yang kuat untuk memenangi pertandingan yang disertai. Kesannya ataupun huraian, perbezaan kaum tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk maju dalam acara sukan. Seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan maklumat tadi, iaitu idea yang kedua bersama contoh dan huraian dalam satu perenggan seperti ini. Sikap bekerjasama bagai au dengan tebing dalam menjayakan acara sukan, mempunyai semangat sepasukan yang kuat untuk memenangi pertandingan yang disertai. Perbezaan kaum tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk maju dalam acara sukan. Maka lengkaplah perenggan yang ketiga. Seterusnya, kita lihat pula isi yang ketiga dalam perenggan yang keempat berdasarkan bahan grafik yang telah diberi, iaitu tentang sambutan perayaan. Mereka bersama-sama memeriahkan sambutan perayaan rumah terbuka. Itu adalah idea yang ketiga. Maka murid-murid kena berikan contoh, iaitu mereka bertukar-tukar juadah dan menikmati pelbagai juadah dengan rasa syukur dan gembira. Apakah kesannya? Suasana harmoni ini begitu terselah dalam masyarakat Kampung Sentosa. Maka lengkaplah 3 perkara untuk isi yang ketiga. Seterusnya, mari kita lihat pula perenggan yang keempat yang telah
murid-murid lengkapkan tadi. Mereka bersama-sama memeriahkan acara rumah terbuka. Mereka bertukar-tukar juadah dan menikmati pelbagai juadah dengan rasa syukur dan gembira. Suasana harmoni ini begitu terselah dalam masyarakat Kampung Sentosa. Ini adalah contoh perenggan yang keempat. Seterusnya, dalam perenggan yang kelima dengan isi yang keempat, murid-murid boleh rujuk kepada bahan grafik yang telah disediakan. Apakah idea yang keempat? Nilai murni yang tersemat dalam jiwa masyarakat Kampung Sentosa merupakan kunci utama perpaduan kaum di kampung itu. Yang ini murid-murid boleh rujuk dalam teks muka surat 76 telah disediakan. Jadi, murid-murid dikehendaki mencari contoh sebagai penegasan kepada idea yang keempat tadi, iaitu antara contoh nilai murni yang ditunjukkan seperti saling memahami, bertimbang rasa dan berbaik sangka dapat mewujudkan kemesraan dalam kalangan penduduk. Mari kita lihat uraian ataupun kesan. Kesannya dapat mewujudkan perpaduan antara penduduk. Dengan wujudnya perpaduan, Kampung Sentosa semakin maju dan membangun. Baiklah murid-murid, seterusnya murid-murid dikehendaki menyalin perenggan kelima dengan isi yang keempat yang murid-murid lengkapkan sebentar tadi, iaitu nilai murni yang tersemat dalam jiwa masyarakat Kampung Sentosa merupakan kunci utama perpaduan kaum di kampung itu. Antara contoh nilai murni yang ditunjukkan seperti saling memahami, bertimbang rasa dan berbaik sangka dapat mewujudkan kemesraan dalam kalangan penduduk. Kesannya dapat mewujudkan perpaduan antara penduduk. Dengan wujudnya perpaduan, Kampung Sentosa semakin maju dan membangun. Baiklah murid-murid, untuk perenggan yang keenam ataupun penutup telah diberi dalam buku teks. Jadi murid-murid salin sahaja, iaitu penduduk Kampung Sentosa berasa gembira dan bersyukur. Berkat perpaduan kaum yang dibina, hidup mereka aman sejahtera. Mereka sentiasa berharap agar perpaduan kaum akan terus mekar dan kukuh sampai bila-bila. Semoga video ini dapat membantu murid-murid menulis karangan secara kohesi dan koheren dengan betul. Untuk tugasan pada hari ini, murid-murid dikehendaki tulis sebuah karangan lengkap bertajuk Harmoninya Kampung Sentosa berdasarkan perbincangan yang cikgu berikan tadi. Tulis karangan anda dalam buku karangan A yang telah cikgu berikan. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe
channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.